رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Asas Aqidah Islam, muka surat 263. 263, baris yang ketiga daripada bawah. Tajuknya iaitu Haudun. Haud atau Haudun yang bererti kolam. Haud maksudnya kolam. Tapi biasa orang sebut telaga. Kan? Telaga Nabi. Tapi telaga bahasa Arab dia kata bi'run. Bi'run tu telaga. Kalau haud, kolam. Kan? Iaitu satu tempat tadahan air yang tertentu saiz dia. Sehari kita akan sebut. Yang haud ini, yang duduk dalam kitab akidah kita nama dia haud. Besar mana? Kan? Tapi erti dia apa dia? Kolam. Setelah selesai perhimpunan di padang mahsyar, apabila selesai apa yang perlu kita hadapi ketika selepas daripada kebangkitan daripada kubur kita dihimpun di satu tempat dan di sana keadaan yang berbagai-bagai. Ada yang tenggelam dengan peluh dia sendiri, kepanasan, kegelisahan, dengan neraca timbangan dan sebagainya. Dan sebelum dimasukkan ke dalam syurga, maka tiap-tiap orang mukmin akan dapat meminum daripada kolam Nabi. Maksudnya dia kata apa? Sebelum masuk ke syurga, tiap-tiap orang yang beriman, siapa pun yang beriman, akan dapat minum air daripada kolam Nabi. Ini kenyataan dalam kitab kita ini. Jadi kita timbulkan soalan, adakah semua orang yang beriman dapat minum? Itu kena ada soalan macam tu. Kena ada. Kenapa kena ada? Sebab ada beberapa riwayat yang menyatakan demikian. Baik. Sebelum itu kita lihat satu hadis dalam riwayat Imam Tirmizi 2443, hadis ini sahih. Sabda Nabi, "Inna likulli nabiyyin haudan." Sesungguhnya setiap nabi ada kolamnya. Setiap nabi. Bila setiap nabi ini sebutlah nabi mana pun. Dan Nabi kata setiap nabi ada kolam dia, ada haud. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling ramai yang mai kepada telaga mereka. Jadi para nabi ada telaga, dan berbanggalah sekalian para nabi apabila melihat kat telaga dia ramai yang mai dan minum. Tengok siapa yang paling ramai. Nabi Idris berapa orang? Nabi Ibrahim berapa orang? Dan Nabi kata setiap Nabi ada kolam dia, haud, kolam, tempat minuman. Maka yang paling ramai, mereka akan berbangga. Wa inni arju an akuna aksarahum waridah. Sesungguhnya aku berharap akulah yang paling ramai yang mai ke telaga aku nanti. Nabi berbangga, aku harap yang itulah. Duk berlawan ni. Nabi mana yang paling ramai orang pergi kat telaga dia. Nabi kata aku harap yang itulah.
Apa dia? Iaitu paling ramai yang mai ke telaga, iaitu kalangan umat-umat aku yang mai kat telaga aku. Jadi kat sini bahawasanya haud itu adalah benar berpandu kepada hadis sahih. Ini dulu. Bahkan banyak hadis-hadis sahih berkaitan dengan haud, iaitu kolam Nabi. Dan Nabi kata pula bukan aku seorang. Bahkan sekalian para Nabi ada kolam masing-masing. Siapa yang ramai, seronoklah dia, dan aku harap akulah yang teramai sekali mai kepada kolam aku. Baik. Katakanlah, ni semua umat Nabi ni mai ke telaga Nabi ni atau kolam Nabi ni. Semua. Kena beratung ke? Kena ambil giliran ke? Jadi kita nak tahu jugalah besar mana. Yang kata haud atau kolam Nabi ni besar mana. Agak-agak kita besar mana. Tak boleh duk min agak lah. Benda ni jangan duk min agak. Kita tengok kepada dalil dia. Antara dalilnya iaitu dalam Sahih Muslim bernombor 2303. Sabda Nabi, Qadru haudi, ada ya kat ujung tu, maksudnya Nabi punya telaga ataupun kolam Nabi, kama baina Ailata wa San'a minal Yaman. Luas telaga aku bagaikan antara Ailah dan San'a di Yaman. Ailah ni Palestin, San'a ibu kota kepada Yaman. Nabi kata. Dalam beberapa riwayat yang lain, sehingga ada ulama kata ianya berbentuk bulat. Ada yang kata tak, kolam Nabi ini bentuk dia ada lebar, dia ada panjang. Maka berdasar kepada ada lebar, ada panjang itu, maka ada yang mengatakan bahawasanya kolam Nabi itu 4 segi. Kan? 4 segi. Ada yang kata bulat. Tak apa. Ini pandangan ulama. Sebab apa kata ada 4 segi ni? Sebab ada lebar, ada panjang. Sebut saja panjang. Tapi beberapa riwayat daripada Nabi, dia lebar dia dengan panjang dia sama. So kita nak kata apa? Segi 4 sama lah. Kan? Sama saja. Kalau kita kata, contoh, kalau kita kata 2 kaki, 2 kaki. Begitu. Itu nama dia sama. Jadi Nabi kata kat sini ni, hadis sahih riwayat Muslim ni, segi-segi itu, dia punya jauh dia, iaitu daripada Palestin pi ke San'a, Yaman. Jauh tak? Jauh. Kan? Palestin pi ke Yaman, jauh. Kan? Tapi kita ambil maklumat tentang jarak dia berapa kilometer. Jarak dia iaitu 2042 kilometer. 2000 lebih. Palestin pergi ke San'a 2000 lebih kilometer. Belah ni 2000 kilometer, belah ni 2000, mai 2000. Oh, besar tuan-tuan. Katalah telaga belakang rumah kita, kolam, kita buat satu kolam kat belakang rumah kita. Sama mana kolam dia kata luah masjid. Uish, besar kan? Siapa masuk? Belah apa? Begitu kan. Orang terkejut, sahabat luah masjid. Tapi ini 2000 kilometer, 2042. Yang duk rajin pergi Padang Besar, daripada situ sampai ke Johor Bahru. Kita ambil Malaysia kita.
Agak-agak berapa kilometer? Padang besar Perlis tu. Kan? Oh, bakal duk shopping kat situ. Padang besar pergi ke Johor Bahru. Dia punya jauh dia 841.7 km. 800 kilometer lebih. Tu baru 800. Ni berapa? 2000 lebih. Katalah saya ada satu meja. Meja saya ni, kan, tepi dia 800 km. Tu dia meja apa? Meja apa? Begitu kan. Kita buat contoh baru nampak terkejut. Kalau duduk sembang macam tu tak mau. Habang-habang jarak-jarak dulu. Oi. Besar kolam Nabi. Besar kolam Nabi. Kan. Cawan-cawan tak ada. Kan. Jenis duk kongsi-kongsi tak ada. Allah saja yang tahu bilangan cawan tu. Allah saja yang tahu. Manusia tak tahu. Makhluk tak tahu. Nama kata makhluk tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah. Berapa biji ni? Kolam besar macam tu berapa biji? Takkan 2-3. Siapa kata 2-3? Banyak. Allah saja yang tahu. Jadi kita ni, lain daripada kita doa minta apa-apa ni sekali ni. Minta apa? Minta, ya Allah, berilah aku merasai air kolam Nabiku, ya Allah. Sumbat sekali. Masuk yang ni sekali dalam doa kita. Betapa sedap, betul lazat, tak ada bandingan dengan segala ayat yang ada kat dunia ni. Ayat kolam Nabi lebih sedap pada ayat sirap. Tak percaya? Lebih sedap pada cendoi. Tak percaya? Oh, cendoi terang mana sangat. Kan? Ustaz, kalau ayat sampah, ada satu ayat orang panggil ayat sampah. Kan? Tosolah kata ayat sampah, kita nak telan pun tak boleh nak pergi. Ayat sampah. Kan? Campur-campur macam cendol duk ada. Apa kata sampah? Ada. Tak boleh lawan dengan air telaga Nabi ni atau air kolam Nabi ni. Kan? Baik. Iaitu tempat minuman, sagi kita sebut tentang ada orang yang terhalang daripada minum air ini. Ada. Sagi kita sebut. Iaitu tempat minuman yang disediakan. Apa dia? Haud ini untuk apa? Untuk nak bagi minum lah. Itu tujuan dia. Kan nak jadi perhiasan. Sila-sila. Selesai semua, mai ke sini. Mari kita pakat duk tengok kolam. Bukan, tengok saja. Berapa duk tengok? Kita dibawa ke situ untuk kita merasai nikmat air kolam Nabi. Untuk kita nak minum lah. Jadi sebab itu. Kan? Kita ulang balik. Tadi kita dah sebut, sumbat sekali doa ni. Dalam doa kita, ya Allah, berilah kepadaku peluang, ya Allah, untuk merasai nikmat air kolam Nabi-Mu, ya Allah. Airnya lebih putih daripada susu. Macam mana ni? Ayat ni habaq mai. Sedap terang mana? Ini. Airnya lebih putih daripada susu. Asyaddu bayadan minal laban. Ni hadis dia. Dalam kitab kita ni dia tak buh hadis. Dia main cerita macam tu je. Apa dalilnya? Dia lagi tak bunyi Arab tu dia tak percaya. Kan? Tapi hati-hatilah. Kan? Bunyi Arab tu betul ke tak betul? Kan? Tak kira orang Arab Bedawi mana akan sebut ke? Ini tak. Yang ni daripada Nabi sendiri. Kan? Dalam Sahih Muslim 2301. Nabi kata apa? Asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Atau ada yang putih lain daripada susu pada. Bolehlah nak sebut. Putih ya. Susu putih kan? Ada warna lain. Campur coklat tak mau. Betul susu. Perah susu lembu. Perah-perah keluar merah. Bawa pergi klinik tu kan?
Pergi klinik haiwan, awak ni susu berubah jadi merah, ni bukan susu. Tapi kita faham bila kata susu saja putih. Kan? Ceritanya apa dia? Air kolam Nabi itu warna dia putih. Tapi orang duk tanya juga, putih macam mana? Buahlah susu. Tak kira lah apa punya yang putih. Ada yang lebih putih daripada susu dia. Nak kata pada air kolam Nabi itu putih. Begitu. Tapi bila sebut macam mana, baru orang nampak. Kan? Baru senang orang nak terima. Oh, macam susu. Nampak kan? Begitu. Kalau dia kata putih pun kita boleh terima dah. Kan? Tapi mainkan contoh, iaitu seperti susu, bahkan asyaddu bayadan. Dia bukan macam susu. Lebih putih daripada susu. Ataupun sesuatu yang putih. Dia kata ni baju saya ni putih, lebih putih daripada baju hang. Ni serban saya putih, lebih putih daripada serban. Apa yang putih? Air kolam Nabi lebih putih lagi. Rasanya lebih manis daripada madu. Ni kata air kolam Nabi ni. Kan? Sebab putih kita tahu dah, putih. Kau tak sedap kot. Ada pula kata betul. Kadang kita tengok air tu nampak macam sedap kan. Apa tak sedap? Berebut. Tak kat lidah nak luah buang dah kata apa air macam ni. Tapi ni tak, ni special ni istimewa punya. Yang kolam Nabi, yang pertama kita kata apa tadi? Dia lebih putih daripada susu. Lebih sedap, rasanya lebih manis daripada madu. Atau satu yang manis. Maka air kolam Nabi lebih manis lagi. Tapi bila sebut tentang manis ni, orang duk kait dengan madu. Lain pada madu apa dia yang manis? Gula. Boleh lawan madu tak? Ikut suka lah. Kan? Nak kata apa pun, tapi yang ni, air kolam Nabi lebih manis daripada itu. Tapi apa yang Nabi sebut, iaitu madu. Juga dalam riwayat Imam Muslim, nombor 247, wa ahla minal asali bil laban. Dia ada tambah kat situ. Apa dia? Air kolam Nabi itu lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Air susu kacau dengan madu. Dalam putih lebih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Tak mau? Siapa tak mau? Tak mau. Ni pun duk pantang ni, doktor suruh. Ini dunia. Ini dunia. Nanti di sana dia tak pakai dah yang hukum dunia ni. Tak pakai dah. Saya kencing manis macam mana? Itu dunia. Sana tak ada lah. Mungkin duk bawa pergi ke hospital. Mana ada hospital dah kat situ. Ada begitu. Maka dia lebih sedap lah daripada sesuatu yang kita jangkakan. Dalam manis dia lebih pada madu. Ini pula madu bercampur susu dalam riwayat Imam Muslim. Dan baunya lebih harum daripada bauan yang paling harum. Abang, bau apa yang paling wangi? Air ni lebih wangi daripada itu. Tak ada lah. Tak ada tandingan lah. Kan? Tapi dalam riwayat Imam Bukhari, pada nombor 6579, warihuhu atyabu minal miski. Apa artinya? Air kolam Nabi itu baunya lebih wangi daripada kasturi. Ini wangian yang paling wangi, iaitu kasturi. Bahkan banyak kelebihan kasturi ini. Maka yang wangi, bahkan dikatakan dia adalah ibu kepada pewangi. Sesak-sesak, sembang-sembang, punca kat situ juga. Daripada kasturi juga, cabut-cabut jadi benda lain. Ambil sikit sebagai ibu wangi ni.
Maka air kolam Nabi lebih wangi daripada bauan kasturi. Siapa-siapa yang minumnya sekali sahaja tidak akan dahaga sampai bila-bila. Dia minum sekali ya, satu teguk. Dia tak rasa dahaga sampai bila-bila. Persoalan dia, adakah semua yang boleh minum? Kita jawab dulu, bukan semua. Bukan semua. Jadi, bila bukan semua, rugilah siapa yang tak dapat minum. Maka berdoalah banyak-banyak, ya Allah, jangan putih-putih. Jangan duk selang saat minta tak. Minta selalu. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang boleh minum air kolam Nabi-Mu, ya Allah. Ingat saja kita baca yang tu. Tak boleh Arab, Ustaz, tak apa. Sebut Melayu. Tak usah kita sebut pun Melayunya. Kan, bukan Arab pun. Begitu. Sebut, minta supaya kita dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari bernombor 6583, sabda Nabi, inni faratukum alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kamu di telaga aku. Nabi kata. Nanti janganlah jangan menghampakan aku, sebab Nabi kata apa? Mula yang kita sebut hadis. Nabi kata setiap para Nabi ada kolam, masing-masing berbangga. Kolam siapa yang paling ramai yang mai, dia bangga. Janganlah menghampakan aku nak paling ramai daripada kalangan para Nabi yang lain. Kalangan umat yang paling ramai, yang mai ke kolam, mintalah aku harap sangat kolam aku. Ada begitu. Kita jangan menghampakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi duk tunggu kita. Nabi kata di sini, inni faratukum alal haud. Sungguhnya aku duk tunggu dekat kolam aku itu. Man marra alayya syariba. Siapa yang menuju kepada telaga aku akan minum. Siapa sahaja yang datang kepada telaga aku, maka dia boleh minum, tapi ada syarat. Syarat tak sebut di sini, dia duduk kat hadis yang lain. Apa syarat dia? Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau tak ada masalah, boleh minum. Jalan-jalan sampai kat kolam Nabi, tiba-tiba dia ambil cawan, cedok, minum. Boleh. Alhamdulillah. Dia di kalangan orang yang boleh. Maka tandanya orang ni selamat. Nanti pula nak lepas titian agak mudah. Senang sebab apa? Sebab kita dah lalu satu ujian. Ujian apa? Ujian minum air telaga atau kolam Nabi. Maka selamat. InsyaAllah. Cerah sikitlah harapan dia untuk dia nak lintas titian lepas pada ni. Kalau tak boleh, dah nampak dah apa yang akan berlaku lepas ni. Tiba-tiba saya tak boleh. Siapa tak boleh? Aku umat Nabi Muhammad ni. Siapa tak boleh? Nabi itu umat aku tu. Siapa tak boleh? Sekali kita akan sebut hadis tu. Siapa tak boleh? Kemudian Nabi kata, wa man syariba lam yazma abada. Dan siapa yang meminumnya, maka tidak akan haus selama-lamanya. Bila dia minum sahaja, maka dia tak dahaga sampai bila-bila. Itu istimewa tu. Walaupun tak banyak pun dia minum. Sikit je. Asal minum je. Lah seteguk je pun. Ini bukan air biasa. Air biasa? Air biasa ni berapa teguk kadang duk dahaga. Tambah musim panas. Sagi pergi ambil pula. Segan, suruh anak dia pergi ambil. Suruh anak dia pergi ambil. Macam kenuri lah contoh. Tak usah ambil dah. Sepinggan, siap pergi ambil air. Duduk-duduk, mujung bawa anak. Oi, dahaga sungguh lekat lah pula. Suruh anak pergi ambil. Ada begitu kan. Ni dunia.
Air kolam Nabi, Masya Allah, luar biasa. Sekali teguk saja, tak gaduh nak minum. Nak minum lagi ikut suka. Nak minum lagi rasa tak minum, tak apa. Tapi sekali teguk pun dah menghilangkan dahaga. Hadis ni hadis sahih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi